Sebagai sebuah masjid negeri dan masjid di Raja Terengganu, Masjid Abidin menyediakan ruang solat yang begitu besar sehingga mampu menampung lebih 3,000 orang jemaah setiap kali sesi solat berjemaah. Melangkah masuk ke bahagian utama masjid yang penuh nostalgia ini begitu mengujakan dengan bentuk seni bina serta perhiasan kaligrafi yang begitu indah dan unik. Apabila kita masuk ke bahagian masjid yang sedia ada, yang lama, terdapat 18 buah tiang yang mempunyai kolom kapital yang sedikit seperti Eropah tapi bukan benar-benar dari jenis kolom kapital ataupun kepala tiang Greco-Roman, tapi ini adalah jenis zaman kolonial yang dipengaruhi oleh unsur bunga-bunga kemelayuannya juga. Bahagian yang lebih lama sikit di Masjid Abidin ini boleh dilihat bukaan-bukaan ataupun tingkap yang berbentuk bulat ataupun bujur. Dan kalau ditanya kenapa, ini hanyalah sebagai sebahagian daripada identiti masjid di mana bentuk bulat itu terutama di bahagian yang atas sedikit, bukan bahagian tingkap utama tapi bahagian yang atas. Dan di antara sedikit kelebihannya, apabila cahaya matahari bermain dengan tingkap bulat itu, cahaya yang terlihat di atas lantai itu memberikan satu pemandangan yang lebih unik, yakni bulat ataupun bujur. Dan kalau kita lihat yang berbentuk bujur itu, ada masa-masanya apabila kita tunggu ya, bentuk cahaya yang terlihat di atas lantai itu bentuknya berubah dari bentuk panjang sehingga bentuk bulat betul. Jadi ini satu kelebihan yang telah dibuat oleh para pembina ataupun arkiteknya untuk memberikan kelebihan dari segi hiasan cahaya di dalam masjid itu sendiri. Dan ada juga bahagian di mana ada bukaan berbentuk bujur yang itu juga untuk memberikan tambahan cahaya daripada tembok yang tidak ada bukaan, tapi diberikan kelebihan dari segi pencahayaan dengan bukaan berbentuk bujur itu. Tiang yang besar ini merupakan masuknya reka bentuk kolonial tadi pada zaman penjajah itu dibina. Kalau kita bandingkan tiang di sebelah sini dengan tiang di sebelah bangunan baharu tu, dia berbeza. Dan yang masih lagi dikekalkan di sini seperti saya kata tadi, pintu kayu, pintu masuk. Kalau kita lihat dari segi di belakang saya ini adalah ukiran dan juga pintu asal lah di masjid ini yang orang kata berlaku perubahan kali kedua pemiraan masjid, dan inilah orang kata asalnya pintu ni. Negeri Terengganu terkenal sebagai sebuah negeri yang mempunyai penghasilan seni ukir yang begitu tinggi nilainya. Melihat kepada keindahan ukiran ayat suci Al-Quran pada mimbar masjid ini jelas menunjukkan keagungan nilai khat dan seni ukir tradisi Terengganu. Di mana tahun 1901 mimbar ini dibina. Ya, kita ada tengok sana ada kan. Bersamaan tahun 1323 bersamaan 1901. Dan masalah mimbar ni. Dan mimbar ni kita tengok kat situ yang mengukirnya pengukir kayu. Itulah satu-satunya bahagian yang mencerminkan kesenian dan seni bina Melayu. Dan seperti juga kita lihat di masjid-masjid di Melaka dan di tempat-tempat lain, terutama masjid-masjid lama di Tanah Melayu di Malaysia, kita lihat bentuknya itu banyak persamaan. Walaupun setiap satunya mempunyai ciri-ciri tersendiri dari segi keperincian ataupun butir-butirnya, tapi dari segi keseluruhan
dengan selalunya 3 anak tangga, ukiran-ukiran kayunya yang berbentuk floral ataupun berbunga, dan selalunya ada bahagian atas di mana ada bumbung kecil di atasnya, dan selalunya bentuk bumbung itu bentuk piramidal ataupun bentuk meru ataupun bumbung tumpang, dan ada juga sulur bayurnya ataupun kalau di Kelantan berbentuk ekor itik. Dan bentuk mimbar ini adalah satu-satunya bentuk seni bina ataupun kesenian Melayu Islam di dalam masjid-masjid di Malaysia, termasuk di Masjid Abidin ini. Dari segi mimbar tu, apa yang saya dimaklumkan adalah berlaku perubahan pada zaman Sultan Zainal Abidin yang ketiga. Telah pun dibina mimbar yang ada sekarang ini dan ditempatkan di situlah. Sebab seperti mana yang saya jelaskan, pada 1793 adalah asalnya binaan masjid ini daripada kayu. Bermaknanya mimbar asalnya adalah lain daripada yang kita lihat sekarang inilah. Mudah-mudahan menjadi tempat para pelajar melakukan penyelidikan supaya sejarahnya kekal, dan mudah-mudahannya terpelihara dengan mendapat perhatian yang khusus daripada kerajaan negeri dan juga semua masyarakatlah. Mesti dibuat satu dokumentari, satu nukilan sejarah. Yang kedua, di pihak kerajaan mesti memastikan bahawa setiap perkara ataupun setiap acara, setiap program tu dia mesti ada kesinambungan sejarah dia. Sebab kalau kita dapat paparkan sejarah, macam saya kata, macam mana penghasilan masjid ini, kenapa diletak nama Masjid Kaya, Masjid Sultan, Masjid Abidin, dia mesti ada cerita-cerita. Maka pengkisahan ini perlu sentiasa diruar-ruarkan supaya untuk tatapan generasi akan datang. Tapi ini saya kata satu warisan, bila hilang nak ganti susah. Sebab tu kita lihat negara-negara ni dia juga sebagai satu jati diri kita. Itu yang pentingnya. Masjid Abidin Kuala Terengganu, sebuah seni bina agung dan ikonik yang menjadi mercu tanda kebanggaan negeri Terengganu. Masjid penuh berdaulat ini dibina dari kemasyhuran seorang raja yang begitu taat kepada agama Islam. Dari sebuah istana kayu ditukar menjadi sebuah masjid untuk seluruh rakyat jelatanya. Masjid ini gambaran seni bina dan seni reka agung tradisi Terengganu. Masjid ini saksi kepada ketamadunan sebuah pemerintahan berdaulat di bawah payung baginda Duli Yang Maha Mulia Sultan Terengganu. Inilah warisan kita, inilah saksi bisu yang melihat segalanya sehingga kita berjaya mencipta kemerdekaan dan berdiri sebagai sebuah negara bangsa yang berjaya.